أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتأويل والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على متمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Yang saya hormati Tuan Imam, pegawai masjid, seluruh AJK Masjid, Masjid Al-Hijrah, Masjid Al-Hijrah, Filda Batu Lapan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu daripada kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat jemaah itu lebih baik daripada solat berseorangan, daripada 27 darjat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneruskan kehidupan kita di dalam kehidupan yang beriman, kehidupan yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipilih untuk berada di dalam taman daripada taman-taman syurga, raudhatun min riyadil jannah, iaitu majlis ilmu. Ketika mana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dipanggil oleh seorang sahabat, wahai sahabat semua, marilah kita merebut harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Maka beramai-ramailah mereka menuju ke masjid, Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah telah wafat. Maka para sahabat bertanya, wahai sahabat yang memanggil kami, manakah harta yang dikatakan harta peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam masjid? Padahal pada waktu itu di dalam masjid ada halaqah-halaqah ilmu, ada halaqah-halaqah zikir, ada halaqah-halaqah membaca Al-Quran. Maka sahabat yang memanggil itu berkata kepada sahabat yang lain, wahai sahabat, adakah engkau telah mendengar, adakah engkau pernah mendengar
kata Nabi SAW, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis membaca Al-Quran adalah taman daripada taman-taman syurga, dan itulah harta yang paling terbaik yang perlu kita simpan untuk menuju ke hari akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kerana bekal yang paling terbaik sekali adalah bekalan takwa, bekalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika mana kalian mencintai akan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan yang mulia, iaitu bulan Rabiul Awal, di mana dalam bulan tersebut adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Rasul. Yang mana kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita gembira, wajib untuk kita sambut, wajib kita menghayati bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat persiapan sebelum 2-3 bulan memasuki bulan Rabiul Awal, dengan perbanyakkan selawat, dengan perbanyakkan majlis ilmu, dengan perbanyakkan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertepatan dengan ayat tadi, maka kita nak cinta Allah Subhanahu wa taala, kita nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala, kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jalan ataupun wasilahnya adalah mencintai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakah tidak Nabi SAW adalah jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kena kenal kekasihnya, Nabi SAW. Jadi kalau kita nak dekat kepada seseorang, contohlah kita nak dekat kepada sultan ataupun kita nak dekat dengan agung, kita kena dekat dengan orang yang dekat dengan dia. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dekat kepada Allah, kita nak meraih kasih sayang Allah, kita nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena kasih kepada kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kepada semua yang hadir pada malam ini untuk persiapkan diri, persiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia. Tak berapa hari lagi, bulan Rabiul Awal. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia menjadikan aku yang dikasihi melebihi ibu ayahnya, melebihi anaknya, melebihi manusia sekaliannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi antara kemuncak cinta Nabi SAW, kita mengorbankan segala-galanya untuk Nabi SAW. Kita dengar cerita para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mereka begitu dekat, mereka begitu ikut apa yang Nabi beritahu, apa yang Nabi arahkan, apa yang Nabi perintahkan. Kecintaan ni bukan hanya pada lafaz, bukan hanya pada ungkapan, bukan hanya pada lisan, tetapi dengan perbuatan kita. Jadi untuk kita terjemahkan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlulah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi adalah perbuatan, percakapan, ketetapan Nabi. Hadis Nabi yang kita dengar, setiap-tiap hari kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai aspek, dari segi akhlak, dari segi kehidupan, dari segi kekeluargaan, dari segi pelbagai berkenaan dengan hadis, yang diambil daripada hadis.
Jadi hadis Nabi adalah perbuatan, percakapan, ketetapan Nabi SAW. Jadi ikut apa yang Nabi beritahu kita. Ikut apa yang Nabi beritahu kat kita. Sebab sumber yang kita perlu ambil ada 4. Sumber Islam yang utama iaitu Al-Quran. Di mana hukum-hukum yang perlu kita ambil yang pertama sekali adalah Al-Quran. Kita ambil daripada ayat-ayat Quran untuk kita mengambil hukum. Contoh, kita nak ambil wuduk. Wuduk ada ayat Quran dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum idal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wuduk ni diambil daripada ayat Quran yang tadi. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu ingin mendirikan solat, maka basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu hingga ke siku, sapulah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Itu Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Jika mana tak ada di dalam Quran, maka kita rujuk kepada hadis. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud dia, tidak ada solat yang sah melainkan dengan membaca Al-Fatihah. La salata illa bifatihatil kitab. Tidak ada solat yang tidak dibacakan di dalamnya surah Fatihah. Jadi ingat, setiap solat yang kita laksanakan wajib kita membaca Al-Fatihah, kerana Al-Fatihah adalah salah satu daripada rukun solat. Tak kira lah kita solat jenazah, kita solat sunat, kita solat ghaib, kita solat gerhana, wajib kita baca Al-Fatihah. Ataupun surah yang lain setelah mana membaca Al-Fatihah adalah sunat. Jadi di situlah kita keluar hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ijma' ulama', iaitu mesyuaratnya ulama'-ulama' kita. Jadi ulama'-ulama' kita mesyuarat, di situlah timbul hukum, dipanggil sebagai fatwa. Yang keempat adalah qiyas, iaitu kita mengambil satu hukum dan kita samakan hukum itu pada zaman Nabi SAW. Contoh, hukum dadah. Jadi pada zaman Nabi tak ada dadah, dan dadah tu menjadi haram disamakan dengan hukum Arab, iaitu memabukkan, merosakkan akal. Jadi kita ada 4 hukum di dalam Islam. Sumber hukum Islam ada 4: Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Jadi hadis Nabi SAW adalah perbuatan Nabi, perbuatan Nabi, percakapan Nabi, ketetapan Nabi, semuanya adalah daripada Nabi SAW. Percakapan Nabi seperti apa? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, talkinkan orang mati, talkinkan orang yang nazak dengan kalimah la ilaha illallah. Itu percakapan Nabi. Nabi menyuruh kita, apabila kita berada bersama dengan orang yang sedang nazak, kita talkinkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana seseorang yang mengakhiri kalam dia dengan la ilaha illallah akan dimasukkan syurga. Allahumma salli ala sayyidina. Perbuatan Nabi, perbuatan Nabi seperti apa? Sugi ni. Sugi ni adalah sunnah Nabi SAW. Di mana sugi ni disunatkan kita pakai ketika mana kita nak solat. Kata Nabi SAW, laula asyqa ala ummati la amartukum bisiwakin inda kulli duburis solah. Kata Nabi SAW, jika mana tidak memberatkan akan umatku, aku akan menyuruh mereka untuk bersugi sebelum melaksanakan solat. Kerana bersugi sebelum bersugi, kita solat dalam keadaan kita bersugi, maka pahalanya 70 kali ganda daripada solat yang tanpa sugi. Jadi alhamdulillah, saya pun mengajak kepada jemaah semua untuk bersugi lah. Ada jual dekat kalau dekat Al-Ustaz tu kat Maidin ada, kat Maidin ada, kat kedai-kedai Muslim lah. Baik. Jadi saya nak mengajak ni sebab apa? Sebab nak maulid dah. Nak maulid.
Kita kata kita kasih pada Nabi, kita kata kita sayang kat Nabi, tapi kita tak buat apa yang Nabi suruh. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kita nak menuju kepada bulan yang mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang selawat satu, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang yang selawat tu 10 kali rahmat. Barang siapa yang selawat 10 kali kepada Nabi SAW, maka Allah akan turun rahmat 100 kali. Dan barang siapa yang selawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah akan turun rahmat kepadanya 1000 kali rahmat. Dan barang siapa yang selawat kepada Nabi SAW 1000 kali, maka tidak ada cara yang lain melainkan Allah akan masukkan syurga, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya mengajak selawat pada ringkas kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ambil tasbih, kita duduk sat lepas mayang, kau ada masa terluang, ambil Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih kurang dalam 10 minit dah dapat dah 100. Kalau yang selawat slow tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menghayati selawat tu, mungkin boleh jadi setengah jam, tak ada masalah. Dan ada satu teka-teki di mana guru saya di Hadramaut Yaman sana, dia bagi tahu kat kami, ada satu solat di mana solat ni tak perlu kepada wuduk. Apa dia? Satu solat, kita makruf, kita mengaji, di mana solat, semua solat yang kita laksanakan pastikan ada wuduk. Antara syarat sah untuk melaksanakan solat adalah dia bersuci dan dia ada wuduk. Tapi guru saya beritahu, ada satu solat di mana solat ni tak perlu kepada wuduk, tak perlu kepada gerak, tak perlu kepada apa jua keadaan. Maka kami pun pening, ada ke? Kami pun tak naklah sangka buruk kan kepada guru kami. Maka guru kami beritahu, solat yang tak perlu kepada wuduk adalah selawat kepada Nabi SAW. Kami fikir, betul ke? Sebab asal perkataan selawat tu solah juga. Jadi solat asal perkataan dari segi bahasanya adalah doa. Jadi kita solat ni, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Dialah kita mengabdikan diri, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Dialah kita memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi dalam surah Fatihah tu ada doa, dan solat tu sendiri pun doa. Jadi diambil dari segi bahasa tu, guru kami buat teka-teki. Jadi nama tu solat adalah doa. Adapun dari segi ta'arif dia ataupun dari segi istilahnya adalah aqwalun wa af'alun, aqwalun wa af'alun, ataupun dia punya terjemah ada percakapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat yang khusus. Itu dari segi takrif dia. Jadi nanti balik pada nanti, ada juga solat yang tak perlu wuduk. Solat macam tu lah kan. Yang dimasukkan solat yang tak ada wuduk adalah selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina. Itu yang pertama. Yang pertama sekali, untuk kita nak buat persediaan untuk menyambut bulan Maulid adalah kita perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Secara kita tak sedar, dalam solat pun kita berselawat. Di mana? Di mana kita selawat ketika mana kita dalam solat? Di tahiyat awal, di tahiyat akhir. Di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Bahkan menjadi kewajipan, bahkan menjadi satu rukun daripada rukun solat. Jika mana kita tak selawat, maka tak sah sembahyang kita.
iaitu di dalam tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kiralah secara tidak langsung tiap-tiap hari kita selawat kepada Nabi SAW di dalam solat kita secara tidak langsung. Jadi perbanyakkan selawat, perbanyakkan selawat, kerana selawat ini adalah satu perkara yang menenangkan hati kita, yang dapat mensyafaatkan kita di hari akhirat nanti. Jadi Nabi SAW akan mencari umat dia yang banyak selawat di akhirat nanti. Bahkan kita sebagai umat Nabi SAW adalah umat yang paling beruntung sekali, kerana umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama yang akan dihisap pada hari akhirat. Kita kiralah umat Nabi saja dah berjuta-juta, dah berbilion-bilion, apatah lagi dengan umat-umat yang lain, umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh. Banyak. Kita alhamdulillah dipilih sebagai umat Nabi SAW. Bahkan Nabi-Nabi yang terdahulu inginkan menjadi sebahagian daripada umat Nabi SAW, kerana umat Nabi SAW dirakamkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum, mereka semua khairu ummah, sebaik-baik ummah, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan daripada sekalian manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh, mengajak kepada kebaikan. Wa ta'muru 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar, mereka mencegah akan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung juga kita dipilih sebagai umat Nabi SAW secara tidak langsung. Dan kita juga diberi nikmat kerana Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, digelar sebagai kekasih Allah, Habibullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara keistimewaan umat Nabi SAW, kalau umat terdahulu mereka nak taubat, mereka kena bunuh diri. Umat Nabi Musa, Bani Israel, umat Nabi Musa, Bani Israel, apabila mereka melakukan dosa besar, mereka tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kena bunuh diri. Untuk taat setia, untuk taat setia bahawa dia ni buat dosa besar dan akan korbankan diri atas dosa yang dia lakukan. Boleh tengok dalam surah Baqarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Di dalam ayat Quran tadi, ketika mana mereka melakukan dosa besar, sebaik-baik perkara untuk mereka taubat adalah bunuh diri. Adapun kita umat Nabi SAW, dikurniakan taubat nasuha. Dikurniakan taubat nasuha. 4 rukun yang diceritakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk kita bertaubat nasuha. Yang pertama sekali adalah kita meninggal akan maksiat tersebut. Yang kedua adalah kita berazam untuk tinggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga adalah kita menyesal akan maksiat tersebut. Itu 3. Adapun yang keempat adalah hak manusia. Jika mana kita buat zalim kepada orang, kita kena pergi minta maaf kat dia. Kita kena minta halal kat dia kalau kita buat salah kat dia. Adapun dosa kita dengan Allah 3 syarat saja. Berazam, menyesal dan meninggalkan terus maksiat tersebut. Adapun yang keempat adalah hak kita dengan manusia. Jadi dosa dengan Allah ni sebenarnya ringan, walaupun sebenarnya besar, tapi ringan. Sebab kita buat salah dengan Allah, kan? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adapun kita buat salah dengan manusia, susah. Ada kala manusia tu tak puas hati dengan kita sampai ke kita settle dekat akhirat nanti. Hang aku settle kat akhirat nanti.
Susah. Kita nak pergi buat urusan ke akhirat tu satu masalah juga. Dengan diri kita, dengan keluarga kita. Diri kita memang diri kita lah, keluarga kita tak tahu nak pergi mana. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari tersebut di mana mak ayah lari daripada kita, isteri dan anak kita pun lari daripada kita. Nafsi-nafsi, diriku. Nak menyelamatkan diri daripada hari yang amat dahsyat. Apatah lagi tiba-tiba nak minta tuntut kat akhirat nanti. Wallahu alam boleh jumpa ataupun tak. Itu je. Baik. Itu satu daripada beberapa keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita dikurniakan taubat nasuha. Adapun umat-umat yang terdahulu, mereka terpaksa bunuh diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sebenarnya berkenaan dengan keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antara juga adalah ketika mana najis terkena dekat baju ataupun terkena dekat kulit kita, kita perlu basuh dengan air je. Kita basuh dengan air je, kan? Buang air najis tu, buang sifat najis tu, lepas tu kita bersihkan dengan air. Adapun umat yang terdahulu, mereka terpaksa potong baju dia kena ini, potong. Sebab najis tu memang tetap najis walaupun dibasuh dengan air. Mereka terpaksa potong. Bahkan riwayat yang lain, kalau kena kat kulit, mereka terpaksa potong kulit tu, buang. Riwayat yang lain, wallahu alam lah. Tapi yang qaul sahihnya, qaul sahihnya adalah apabila kena kat baju, mereka terpaksa potong. Adapun kita terkena kencing anak kita, ataupun kita terkencing dalam perjalanan juga, kita hanya basuh, kita buang sifat najis tu, kita basuh dengan air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Secara umumnya, kesusahan umat terdahulu tidak dirasai oleh umat yang sekarang, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu, apabila mereka mau buat maksiat, maka Allah akan direct terus turunkan balak. Kawan Nabi Lut, kawan Nabi Lut, kita tahu kan kisah kawan Nabi Lut macam mana? Berhubung nak cakap berkotok, berhubung antara laki dengan laki, perempuan dan perempuan, LGBT lah. Jadi jangan ingat sekarang bahawa ada LGBT. Umat Nabi Lut dulu, orang yang pertama menjadi golongan LGBT. Jadi kita tengok umat sekarang yang menjadi LGBT tu adalah DNA ataupun keturunan daripada umat Nabi Lut dulu. Di mana umat Nabi Lut ni membuat perkara yang mungkar, perkara yang keji. Allah Subhanahu wa taala turun terus. Allah terbalikkan bumi, tempat mereka duduk terbalikkan. Jadi mereka daripada atas terbalikkan jadi kat bawah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau ikutkan cerita umat terdahulu ni dahsyat. Apabila mereka maksiat, Allah terus turun bala direct. Apabila mereka dalam kesusahan, Allah tidak akan tolong mereka, melainkan mereka sendiri yang berusaha sendiri. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam umat-umat yang terdahulu, dalam banyak-banyak umat terdahulu, yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Bani Israel. Kerana apa? Bani Israel ni banyak cengkadak, banyak songeh. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala turun makanan daripada langit, berupa burung puyuh dan manis-manisan. Maka Nabi Musa bagi tahu kepada umatnya Bani Israel, wahai kaumku, ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Maka makanlah, jangan kamu simpan. Sebab apa? Kalau simpan akan jadi basi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaum Nabi Musa Bani Israel ini degil. Mereka takut rezeki ni akan habis. Rezeki yang Allah turunkan kat mereka, kat mereka akan habis. Simpan tak sampai sehari busuk, basi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dan Allahumma salli ala sayyidina, antara perintah-perintah Nabi Musa pun mereka banyak songih, mereka banyak tanya. Nabi Musa suruh buat sekian-sekian, dia bertanya, nak kena buat apa? Hari apa? Warna apa? Nabi Musa suruh cari lembu, cari seekor lembu, lembu jantan. Jadi Bani Israel ini dia olok-olokkan Nabi Musa, warna apa? Besar mana? Saiz apa? Bakar apa? Banyak tanya. Jadi dengan sebab sifat mereka yang begitu, maka Allah Subhanahu wa taala tersangat murka dengan mereka. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jauh sangat kita pergi nak cerita berkenaan dengan persiapan Maulid. Baik. Yang pertama sekali kita buat persiapan untuk kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sekali adalah kita perbanyakkan amalan sunnah kita. Buat checklist sunnah apa yang kita kena buat dalam seharian. Antaranya yang paling senanglah pakai kain pelekat. Sebab kenapa kain pelekat ni adalah sunnah Nabi. Nabi pakai izar, iaitu kain, sejenis kain yang dililit di pinggang. Kain pelekat. Kalau bahasa mudahnya pakai kain pelekat. Jadi alhamdulillah, orang kampung kita, orang Melayu kita sejak dulu lagi mereka mengamalkan pakai kain pelekat dengan baju Melayu. Bahkan di tempat saya mengaji, di negara Arab, mereka pakai kain pelekat macam kita juga, pakai baju Melayu, pakai kain pelekat. Ulama-ulama kat sana, guru kat sana, ada yang doktor, ada yang profesor. Pakaian dia apa? Pakai jubah belah, jubah macam jubah imam tapi dia belah. Lepas tu pula pakai kain pelekat. Kain pelekat dengan baju, dia baju belah tengah, baju rehan. Baju rehan, butang besar. Pakai macam tu je. Tapi gelaran dia apa? Doktor, profesor. Guru kami macam tu lah. Berpakaian-pakaian biasa. Bahkan orang-orang di sana seperti kita juga, muka macam kita juga. Kalau kita hayati sejarah kita dulu, yang menyampaikan Islam kepada kita adalah tok moyang mereka daripada Hadramaut Yaman, kalau kita baca sejarah sebenarnya. Dan mazhab mereka mazhab Syafi'i. Solat mereka macam solat kita juga, ada doa kunut, ada maulid, ada tahlil. Tak lari jauh daripada kita sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi antara sunnah yang paling dekat sekali adalah kain pelekat. Alhamdulillah lah, menjadi satu tradisi daripada dulu sampai sekarang. Kalau kita pergi masjid mana-mana pun, kita akan nampak jemaah akan pakai kain pelekat dengan baju Melayu. Itu jadi sunnah. Dan sunnah juga untuk pakai jubah. Jubah tu makruf lah. Dan pakaian yang paling terbaik sekali adalah pakaian putih. Cuba usahakan seminggu sekali kita tetapkan untuk pakai pakaian putih, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat kita pakai putih. Saya kempen ni, hari Jumaat yang akan datang ni, pakai pakaian putih. Tak kira pakai baju Melayu, pakai baju kemeja, pakai jubah, asalkan warna putih. Untuk kita raikan hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari disunatkan untuk kita berpakaian putih. Guru kami di sana didik kami untuk pakai pakaian putih, hatta dalaman pun sama putih. Dalaman pun putih juga. Daripada serban, daripada kopiah, daripada baju dalam, daripada baju kain pelekat pun putih. Hatta dalam tu pun putih juga. Nak ajar untuk jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, kita perbanyakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ketika menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia telah mencintai aku, dia telah mengasihani aku, dia telah kasihi aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, siapa yang mengasihi aku, maka dia akan bersama dengan aku di syurga. Amin ya rabbal alamin.
Dan satu lagi hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika kerosakan umatku, maka diberi pahala 100 kali syahid, 100 kali mati syahid. Kita nak berjuang fi sabilillah ni, wallahu alam lah sempat tak sempat nak sampai pada zaman Imam Mahdi untuk menjadi tentera Islam, wallahu alam. Tapi dengan kita mengamalkan sunnah Nabi pada zaman sekarang ni, dikatakan zaman kerosakan, zaman kerosakan akhlak, zaman kerosakan keluarga, zaman kerosakan pelbagai macam. Jadi dengan kita mengamalkan sunnah ketika mana zaman sekarang ni, free kita dapat pahala 100 kali mati syahid. 100 kali mati syahid berupa pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada kita. Yalah, saya ni asal orang KL, jadi minta maaf lah kadang-kadang slang tu tak macam orang Kedah. Saya lahir di KL, memang menetap di KL. Memang menetap di KL. Umur 19 tahun baru jejak kaki ke Kedah. Saya berguru dengan Syekh Zainal Asri, tu guru saya. Saya menetap di sana di Kuala Nerang selama 4 tahun 5 tahun. Jadi 4 tahun 5 tahun tu tak boleh nak cakap Kedah ni. Ada slang-slang KL ni. Jadi minta maaf lah kot ada yang tak faham. Baik, nak cerita kan, KL ni macam-macam ada. Macam-macam ada. Saya pakai jubah PKL, dia panggil apa? Kemah bergerak. Kemah bergerak, pergi mall, pergi kedai mana-mana. No, kemah bergerak. Tapi tak cakap kuat, cakap perlahan. No, kemah bergerak. Saya dengar kat belakang. Macam tu. Nak cerita kan, nak amal sunnah sekarang ni, cukup dahsyat. Hatta nak pakai suki ni, kadang-kadang orang tengok, buat apa mari masuk masjid pergi kayu ni, nak ketuk orang lah. Nak ketuk orang ke apa kan? Padahal ini adalah sunnah Nabi. Pakai kain plekat pergi mall. Saya ni dah terbiasa dah 4 tahun, asal dekat 4 tahun 5 tahun duduk kat Yaman. Nak pakai seluar ni memang rasa pelik. Sebab kat Yaman pakai seluar pelik. Dia pernah nampak kita pakai seluar kan, dia pernah nampak pelik. Macam kita lah PKN pakai kain plekat pakai Melayu, nampak pelik tu. Pergi mana? Jadi kalau kat Yaman, kat Hadramaut, tempat saya mengaji, pakai kain plekat dengan baju Melayu ni biasa. Jadi saya pun tak terbiasa nak pakai seluar lagi kan. Bawa balik setahun daripada Hadramaut Yaman. Saya pergi mall pakai kain plekat dengan baju t-shirt kan lah. Orang tengok pelik lah. Kampung ke apa, padahal saya orang KL. Jadi nak amalkan sunnah pada zaman sekarang ni teramat dahsyat. Susah nak amalkan. Satu malu. Satu lagi ada orang kata kat kita, buat alim pula dah. Main mana pakai jubah dekat mall? Main mana kain plekat dekat mall? Orang kampung mana? Padahal kita ni orang KL. Kita ni orang maju. Bukan maju sangat pun. Ilmu tak ada. Begitulah, nak amal sunnah ni memang berat. Nak amal sunnah ni memang berat. Bukan cakap orang lah, cakap sendiri pun sama. Nak amal sunnah, kadang-kadang sugi ni, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang hilang. Nak istiqamah, bercerita berkenaan istiqamah ni, kata ulama, al-istiqamah khairum min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kita dengar keramat, ulama tu terbang, ulama tu boleh jalan atas air, ulama tu boleh ni, boleh lipat bumi. PKL, Kedah tu sejam je. Tapi istiqamah adalah yang paling besar sekali daripada 1000 keramat. Dan istiqamah satu amalan tu. Contohlah satu amalan kita istiqamah adalah solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kata Nabi SAW, rak'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang paling kaya sekali kat dunia,
boleh kalah dengan orang yang melaksanakan solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kerana solat sunat sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi apa dia? Lebih kaya, lebih bertuah lagi orang yang solat subuh 2 rakaat. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Ini contohlah kan, seorang tu dia istiqamah buat 2 rakaat sebelum subuh, buat 2 rakaat sebelum subuh. Satu hari tu dia tertinggal. Nak buat balik tu susah dia. Kan? Contohlah kita dapat seminggu dah. Hari tu kita terlajak subuh gajah. Pukul 7, pukul 8 baru bangkit. Sebab malam tadi kita ibadah mungkin kot. Kan? Tak tengok TV, insya-Allah lah. Kan, tak tengok TV, tak main handset pun lah. Kan? Bangkit lewat. Nak buat balik tu susah. Kan? Kita nak continue balik susah. Memang susah. Contoh kita baca Quran sehari semuka. Satu hari kita tinggal, susah nak buat balik. Itu dikatakan istiqamah tu lebih baik daripada 1000 keramat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kedua, kita perbagaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat checklist. Kan? Seharian ni adakah kita buat sunnah ataupun tak? Banyak sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik wa kul mimma yalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang dekat dengan kamu. Kalau sambal belacan dekat tu jangan duk ambil lah. Kita ambil lah lauk lain. Cumanya lebih baik kita ambil makanan yang dekat dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan tangan kanan, masuk kaki kanan ketika mana kita pergi masjid. Masuk kaki kiri. Dengan kaki kiri apabila kita masuk tandas. Berbuat baik dengan keluarga kita. Itu pun sunnah Nabi. Khairukum min ahli wa ana khairum min ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang baik dengan keluarga kamu, dan aku adalah orang yang baik dengan keluarga aku. Itu sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ni banyak. Banyak. Jangan dari segi pemakaiannya, dari segi akhlak kita, bercakap dengan cakap yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairun aw liyatmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat, falyakun khairan aw liyatmut. Berkata baik ataupun senyap. Berkata baik ataupun senyap. Kerana lidah ni adalah satu anggota yang lebih tajam daripada pedang. Yang lebih tajam daripada mata pedang. Percakapan kita ni tidak boleh tarik balik. Telajak perahu boleh ditarik. Telajak kata badai binasa. Gitulah. Pepatah Melayu. Wallahu a'lam lah. Gitulah. Perbuatan kita, pemakaian kita, percakapan kita, apabila dia bersama dengan Nabi, itu sunnah. Sunnah. Mengambil wuduk, kita ambil lebih, sunnah. Nabi akan cam kita ke akhirat nanti dengan kesan wuduk kita. Jadi disunatkan untuk kita lebihkan anggota wuduk kita. Contoh, kepala kita antara tempat tumbuh rambut sampai kepada dagu, kita lebihkan sikit. Lebihkan sikit sampai ke tengkuk. Lebar dia antara cuping telinga kanan hingga cuping telinga kiri, kita basuh sampai ke telinga. Kalau tangan, had dia sampai siku, kita lebihkan sampai lebih daripada siku. Ini sunat, ini sunnah ni, sunnah. Sunnah untuk Nabi cam kita ke akhirat nanti. Umat Nabi SAW akan cam kita ke akhirat nanti dengan kesan-kesan wuduk kita. Banyak. Antara je juga adalah kita yang tua, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Nabi SAW cukup sayang dengan budak-budak, cukup sayang dengan kanak-kanak. Bahkan Nabi SAW ajak budak-budak main sekali, sampaikan Nabi nak lumba lari dengan budak-budak. Kasih sayang Nabi SAW kepada budak-budak. Sampaikan budak-budak tertunggu-tunggu, mana Rasulullah, mana Rasulullah, mana Rasulullah. Nampak Rasulullah, kerumun kat Rasulullah. Kita ni nampak orang kerumun kat kita ni, rasa nak ni siapa kan? Kacau. Orang nak pergi masjid dah elok, main kacau. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Itu yang kedua. Memperkasakan ataupun kita buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat checklist. Yang ketiga adalah kita menghayati akan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi lahir, siapakah isteri Nabi, siapakah anak-anak Nabi, siapakah sahabat-sahabat Nabi, siapakah sahabat Nabi ketika mana Nabi berada di Gua Thur ketika dalam peristiwa hijrah, siapakah sahabat Nabi yang berhijrah sekali, rumah siapakah yang Nabi singgah ketika mana Nabi sampai ke Madinah. Jadi kita perlu menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mula-mula Nabi lahir. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, sebelum subuh tahun gajah. Kisah Nabi lahir macam mana? Bercahaya rumah mak Nabi iaitu Aminah, ketika mana Nabi dilahirkan. Bahkan malaikat ketika itu, iaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, setelah mana Nabi dilahirkan, malaikat bawa Nabi pergi berarak satu dunia. Berarak satu dunia. Itu ada riwayat, diceritakan oleh guru kami. Jadi daripada awal Nabi lahir sampai bila Nabi wafat, semua ada cerita yang menakjubkan, cerita yang menarik. Jadi cari satu kitab sirah, kitab sirah yang sahih lah, kitab sirah yang baik. Tu nak tahu sahih atau benar, kita tengok pengarang dah. Kita search dalam Google, kita tengok latar belakang ni siapa dia. Sebab sekarang ni macam-macam ada. Sat dia pergi buang cerita-cerita yang pelik-pelik dalam kisah Nabi, ada. Contoh cerita berkenaan dengan Nabi dilahirkan dalam khatan, dia berbuang. Cerita yang Nabi berarak lepas-lepas Nabi lahir tu, buang. Cerita Nabi dibelah dada, buang. Sebab apa? Benda yang tak boleh terima akal, dia berbuang. Dia peringat Nabi ni macam biasa je. Dia peringat Nabi ni orang biasa. Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwal yaqutu bainal hajari. Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa, tapi dia bukan orang biasa. Bahkan dia umpama seperti permata di celah-celah batu. Keistimewaan Nabi ni macam-macam. Nabi ketika mana Nabi berjalan, awan duk lindung Nabi daripada matahari. Nabi berjalan, sahabat-sahabat tak boleh ikut. Sebab apa? Nabi berjalan dalam keadaan cepat. Tapi sebenarnya tak cepat pun. Kalau kita jalan cepat, kita akan mengah-mengah. Tapi Nabi jalan cepat tapi biasa. Seperti mana orang turun daripada bukit. Itulah Nabi jalan. Dan Nabi jalan tegak. Nabi jalan tegak, bukan macam orang lain jalan dalam keadaan tidak semangat. Nabi jalan dengan semangat. Jadi keistimewaan Nabi ni macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi 3 benda ni lah yang saya pesan, yang saya titipkan kepada jemaah yang hadir pada malam ni. Yang pertama sekali, untuk kita buat persiapan untuk menyambut Maulid ni, perbanyakkan selawat. Awal-awal tu kita buat 10 kali sehari, buat 100 kali, buat 1000 kali. Tak ada masalah, tak mustahil untuk kita nak buat 1000 kali sehari. Duduk saja ambil tasbih. Sekarang pun pakai tasbih digital, tekan-tekan tu je. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala, Allahumma salli ala sayyidina. Pakai tasbih tu buat apa? Mungkin sebab mungkin nak kereta, mungkin nak buat kerja jadi macam ganggu lah. Kita ambil tasbih tekan-tekan. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina. Tak sampai 10 minit boleh 100. Tak sampai 20 minit boleh jadi. Ikut kadar kita selawat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perbanyakkan sunnah Nabi SAW. Kita buat senarai checklist. Sunnah apa yang kita perlu buat. Yang muslimat pun ada sunnah dia. Sugi pun muslimat boleh buat. Sunnah. Lepas tu muslimat dia rajin ambil sejadah. Dia lapik semayang, dia lapik tempat semayang. Tu sunnah. Tu sunnah. Kita ambil satu kain ataupun kita ambil sejadah, kita semayang berlapik, tu sunnah. Sebenarnya sunnah tu. Ada orang tua-tua kita dulu ada kain di bahu depa. Kain selempang apa dah kain dah. Tak ingat nama kain dah. Kain tu depa buat alas untuk semayang. Jadi jangan ingat muslimat tak boleh buat sunnah, boleh buat sunnah. Boleh buat sunnah. Yang ketiga sekali adalah
Kita cari kitab sirah, kitab cerita berkenaan Nabi untuk kita baca, untuk kita menghayati siapa Nabi. Tak kenal maka tak cinta. Bermula dengan kita kenal siapa Nabi. Nabi lahir kat mana, siapa mak ayah Nabi, Nabi disusu oleh siapa, Nabi dilahir kat mana. Tu asas-asas tu lah. Kita belajar tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memupukkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat itu saja. Wallahu subhanahu wa taala alam. Ada soalan? Kau ada jemaah di kalangan jemaah ni ada soalan?